Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Nama saya sebenarnya nama saya adalah Nasrizal bin Ngasri. Saya hari ini nak bercerita, nak meluahkan sedikit tentang kisah hidup saya lah pada kawan-kawan semua di balik tower. Orang gelarkan saya ataupun yang orang kenal adalah Bel Ngasri. Saya ceritalah asal nama Bel tu lah sikit. Asalnya Bel tu adalah mak saya yang bagi nama tu. Tak ada kena-mengena pun nama glamour ke apa ke. Nama tu memang daripada saya lahir-lahir. Kemudian pada hari mak saya bawa ke sekolah, abang hantar abang kakak ke sekolah. Masa tu ada bunyi loceng. Jadi setiap hari apabila bawa saya pergi ke mak bawa pergi hantar kakak abang ke sekolah, bunyi loceng saya akan menangis. Macam cerita Ahmad Albab pula rasanya. Ahmad Albab tu daripada pintu, ini loceng. Ya. Jadi bunyi loceng saya menangis. Bunyi loceng menangis. Jadi mak kata aku gelarkan dia Bel. Itu saya dapat gelaran Bel daripada mak saya. Masa tu saya ialah bayi lagi lah. Jadi nama Bel itu digunakan oleh family. Kalau dekat sekolah tak ada orang panggil Bel pun. Orang panggil Rizal, ada orang panggil Nas. Jadi sehinggalah saya ke orang-orang production. Orang-orang produksi, berlakon apa semua, diorang manggil saya dengan nama Bel tu juga. Okey, saya berasal daripada keluarga dalam bidang penyiaran. Bapa saya kerja DJ. So, jadi pembabitan awal saya adalah atas dasar mencari seorang talent, mencari seorang bakat-bakat budak. Asalnya berlakon untuk rancangan-rancangan kanak-kanak dan juga iklan. Awal-awal tu saya buat rancangan kanak-kanak, ya. Antaranya rancangan kelab kanak-kanak. Dulu ada Alam Ria Cuti Sekolah, ya, di stesen-stesen TV lain lah. Bel ni anak aunty yang nombor 3. Aduh, dia lakonan dia start daripada dia kecil. Daripada umur dia 5 tahun, start daripada buat iklan Trojan. Daripada situ, tengok dia macam berani dekat kamera. So, kita orang bawa pergi casting for buat drama. Buat drama tu, permulaannya anak-anak I ni semua, Bel lah, termasuk Bel ni, tak gerti membaca lagi. So, bila dapat skrip, terpaksanya maknya terpaksa ajar dia. So, I yang menghafal dia punya skrip, atau dia orang pun cepat catch up untuk drama. Bapa saya kerja dekat stesen TV. Jadi bila nak cari anak-anak, carilah orang-orang kat situ. Jadi dapatlah dekat saya. Jadi itulah dia, tak payah casting-casting macam orang lain nak berlakon kena casting dulu apa semua kan, ataupun masuk uji bakat. Saya tak ada. Saya jenis panggil gitu je. Dan apabila pada permulaan saya berlakon tu, bukan kata special, tidak. Tak special pun, saya ni macam ni je. Cuma saya rasa macam apa orang kata, tak sangka. Bila saya berlakon, first tu, saya tak tahu saya berlakon. Sebab budak-budak zaman tu pun, yelah kita bukannya didedahkan dengan orang syuting macam mana apa semua. Tak ada. Zaman tu orang kadang-kadang pun tak tahu macam mana syuting. Di zaman tu bukan macam zaman sekarang, orang dah tahu ada kamera, lampu, ada director apa semua. Zaman dulu orang zaman-zaman dulu memang tak tahu sangat. Ya. Jadi saya ni berlakon, saya ingat betul-betul. Tak tahulah orang kenal dia macam dia kelakar, lawan, tapi actually dia orang yang sangat serius dan tak banyak cakap. Bel ni tak banyak cakap, tapi dia seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Daripada kita kecil pun dia kalau buat apa-apa, dia di antara yang sangat macam ni benda ni kena buat macam tu. Sangat serius dengan apa yang dia buat. Itulah Bel lah. Saya dengan dia ni memang macam anjing dengan kucing. Mak saya tu cakap sebab selalu gaduh. And dengan Bel ni memang selalu di antara yang gaduh sebab saya yang paling kecil masa tu. So agak manja dan dia seorang yang sangat yang macam apa-apa ni. Tapi dia seorang yang sangat tekun dan sangat gigih dan sangat serius dalam apa yang dia lakukan. Sebab tu dia ada mission lah. Dan dia pun
Dia tak suka daripada segi barang-barang pun dia tak suka benda-benda yang agak senang dapat. Dia bukan pattern macam tu. Dia suka benda yang dia ada mission untuk dapatkan sesuatu barang tu. Dia orang yang macam tu. Satu dia ni satu perangai dia yang bagusnya. Dia ni pelajaran ni dia letak diri dia nombor satu. Di sekolah tu cikgu-cikgu semua tahu. Di sekolah tu kalau dia peksa dapat nombor 2, nombor 3, dia akan lanyak budak yang dapat nombor 1. Perangai dia satu macam. Dia kejar budak tu sampai budak tu datang jumpa anti mengadu. Dia bantai budak tu, saya ingat lagi nama dia Pak Li ke pun. Budak tu pandai. Kalau dia dapat nombor 1, budak tu nombor 2 okey. Jangan dia nombor 2, budak tu nombor 1. Kalau nak cerita daripada tahun 86 tu sebenarnya kami sekeluarga join dalam bidang ni sebenarnya adalah atas dasar orang kata nak mencari rezeki dalam bidang ni sebenarnya. Pada ketika itu saya berlakon pun dalam rancangan-rancangan budak-budak apa semua tu bermula dengan gaji RM30 masa tu. Gaji RM30. RM30 sekarang sabun buku lepas lah. Kan? RM30. Dia bermula daripada zaman tu. Saya ingat lagi mak saya lah yang manage saya. Ada buku dia tulis tiap-tiap job zaman tu. Kita mana ada orang panggil nak WhatsApp ke apa ke zaman tu, atau zaman mesej-mesej ke. Zaman yang saya tu pager pun belum start lagi. Zaman pakai telefon rumah. Jadi mak saya lah yang manage saya. Dapat duit tu anti jimat untuk budak-budak, dan anti menongkan. Duit budak-budak ni mesti I kena agihkan. I akan agih untuk 3 orang ni aja tau. I akan agih 5 orang. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 anak I. Tu dah adalah menyimpan. Bila umur dah 21, dapatkan kereta. Siapa nombor 21 dapat kereta. So tak payah gaduh. Duit tu adalah duit dia orang berlakon. Nak makan pun zaman tu contohnya mak saya bagi RM10 untuk makan satu family. Mak suruh bagi tahu dekat kedai tu, contoh tom yum RM5, daging masak merah ataupun telur boleh RM1 atau RM2. Nak cukupkan RM10 tu. Sampai kena maki dengan kedai. Kena marah dengan kedai sebab mana boleh aku nak masak sikit sangat. Tahu tak? Macam contoh kita selalu pergi kedai, beli je. Okey, daging masak merah, tom yum. Bagi macam tu je. Ini kita tentukan. Saya nak sampai mak saya macam tu. Bagi pula saya pula yang pergi. Jadi saya lah kena maki. Contoh dia gitu. Untuk nak menjimatkan duit tu. Kita berlakon macam-macam cerita kan. Macam-macam cerita. Kita berlakon ngikut watak tu. Kadang-kadang artis ni dia memang menipu. Pelakon lagi lah menipu ya. Macam contoh kalau saya duduk di atas kursi yang mewah macam ni, orang kaya. Tapi tak semestinya seorang pelakon itu hidup mampu tidak untuk membeli kursi macam ni. Mampu atau tidak untuk duduk di tempat yang mewah macam ni. Belum tentu mampu. Tapi kami sebagai seorang pelakon, kami berlakon untuk menampakkan karakter tu. Karakter sebagai seorang orang kaya, mewah apa semua. Memang banyak menipu jadi seorang pelakon ni. Antara artis-artis yang saya segani salah seorangnya adalah Belle. Kerana apa dia very serius lah. Makna kata walaupun dia bergurau senda di luar, tapi bila masuk set dia punya preparation tu tak seperti kami ni lah. Kami ni sekadar baca skrip, here and there kita breakdown. Tapi dia punya breakdown skrip very details, dan saya tak pernah nampak benda tu dengan artis lain. Sehinggalah hari ini, saya sebagai penerbit pun, saya masih lagi nampak Belle punya serious and commitment. Itu dia still masih hebat lah bagi saya. Dia seorang yang sangat macam
suka benda tu, dia akan buat sampai dia berjaya. Sebab tu kalau dia daripada segi lakonan dia, daripada segi watak yang dia dapat, dia sangat study betul-betul tau. Dia tidak simply akan berlakon kadang baca dan buat sahaja, tidak. Dia akan tulis setiap pergerakan yang perlu dia buat. Itu orang tak tahu dekat skrip dia sangat pentingkan skrip dia tu, sebab dalam skrip dia tu ada macam kalau dia nak gerak tangan macam ni pun dia dah siap-siap tulis. Dia seorang yang memang sangat teliti tapi dia nak kata kelakar, dia tak kelakar lah, dia tak kelakar pun. Kalau dengan family ni dia tak kelakar, dan tapi dia tak banyak cakap, tapi dia sangat penjimat orang dia. Sangat suka simpan duit. Masa saya budak-budak tu, kadang-kadang orang tak tahu sebenarnya banyak yang terpaksa kami macam saya dan adik saya lah, ya tak macam budak-budak, kanak-kanak yang lain. Macam contoh, kami ni adalah adik-beradik yang nak juga belajar, nak juga tumpukan perhatian pada pelajaran. Jadi pada masa yang sama, kadang-kadang kalau kita orang syuting, kita orang terpaksa bagikan masa dengan nak belajar. Macam contoh, saya sampai pernah satu masa tu cikgu panggil saya, letak saya, bagi tahu saya yang saya sebenarnya daripada budak sekolah lain dengan saya datang sekolah separuh daripada persekolahan. Sebab saya lebih kepada pergi syuting apa semua. Separuh tu adalah saya bekerja, separuh tu adalah saya sekolah. Tetapi saya try juga untuk catch up, untuk belajar juga, untuk nak juga jadi orang berpelajaran. Sebab itu kadang-kadang macam adik-beradik saya, kadang-kadang ada yang sampai orang kata memberontak sebab nak pergi ke sekolah, tapi pada masa sama syuting. Kami terpaksa juga syuting sebab untuk menyara family. Masa lakonan tu terlibat masa sekolah. Bila masa sekolah tu, I ni sebenarnya hati pasal anak nombor 1, anak nombor 2 berjaya. So I tak nak anak ni macam kurang pelajaran. So I banyakkan membaca, and then last sekali I terpaksa masuk sekolah private untuk dia, so cikgu boleh ajar. Lakonan is lakonan, tapi belajar is belajar. Itu. Saya berlakon dulu masa kecil-kecil, kadang-kadang pagi-pagi, kadang-kadang kalau zaman dulu lagi teruk, dengan director garang-garang syuting. Kalau zaman sekarang orang pukul 12, pukul 1 pagi dah muka pun dah semacam dah. Tension apa ni, syuting sampai pagi. Dulu syuting sampai 5-6 pagi. Saya budak-budak tau. Kadang-kadang pukul 1 tu dah rasa lewat sangat untuk budak-budak tidur kan. Tapi saya bekerja lagi. Lepas tu kadang-kadang saya terlelap, tiba-tiba kena kejut. Umur saya baru dalam 7-8 tahun macam tu. Lepas tu dah lah macam tu. Saya tak pernah merasakan saya tertekan dengan mak saya. Mak saya adalah seorang yang memang orang kata sangat berdisiplin, sangat nak menjadikan anak dia seorang yang orang kata berjaya, untuk menjadi seorang yang orang kata di pelakon yang berdisiplin. Very very family man to anak-anaknya, yang mana he is very serious, especially dalam bab pelajaran. Saya nampak dia dapat bakat perangai sikap tu macam mak saya. So even anak-anak Bel hari ni aktif juga, terlibat dalam voice over dan juga jingle radio dan TV. Tapi pada masa yang sama dia memang minta fokus lebih kepada pelajaran lah. So macam mak saya dulu pun macam tu. My mom garang. So Bel ni pun dia ada garang tu juga. Saya sebenarnya kalau ikutkan daripada budak, saya dah macam-macam benda dah saya alami. Saya dah pernah kena maki. Saya dah pernah kena orang kata baling dengan kasut, selipar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pelakon ni. Saya dah macam-macam dah. Saya pernah kena baling dengan baji. Baji tu yang letak dekat track tu. Track tu tak nak pula ada orang baling, besi kan. Berat lah tu. Jadi dia baling dengan baji yang selit dekat track tu.
campak dekat saya. Dan saya masih boleh tersenyum, masih boleh ketawa. Dalam keadaan sebenarnya, kalau ikutkan dengan orang luar memandang, apa perasaan anda? Malu tak anda? Dimarah, dimaki, dihamun. Jadi pada pendapat saya daripada budak saya dah alami macam-macam benda dah. Saya dah lali dah. Saya dalam sepanjang ni, perkara yang paling menyedihkan saya sepanjang saya berlakon, saya pernah ada satu zaman atau satu masa tu director tu bercakap yang saya ni dipanggil berlakon bukan atas dasar bakat saya, bukan, tetapi sebab kami kesiankan dekat mak awak yang menyara tu. Itu adalah satu perkara yang bagi pendapat saya sampai hari ini saya ingat lagi kata-kata tu lah, yang saya sedih sangat. Tapi kata-kata tu pedih sebenarnya, sebab saya berlakon beria-ria, tapi itu kata-kata dia dekat saya. Start melawak adalah semasa saya rasa dalam tahun 2000 lebih lah, 2007 macam tu baru saya ni melawak. Cerita tu saya dipanggil tu ni, semua ni pelawak-pelawak ni. Kalau saya cerita mungkin program tu mungkin orang kenal lah. Start daripada tu ada script writer yang nampak. So tarik lagi buat program lawak yang popular-popular lah. Jadi start daripada tu barulah bermulanya saya melawak. Saya melawak satu benda adalah kerana saya tak suka bagi orang sedih. Saya lebih nak menyeronokkan orang. Saya nak orang tengok cerita tu dalam keadaan suka. Kalau boleh biar orang seronok, suka. Saya lebih suka macam tu. Seperti mana saya suka tengok orang-orang lain yang berjaya, kawan-kawan, rakan-rakan artis, tak kira lama yang baru, semua saya suka. Saya seronok, saya happy. Saya tak pernah ada rasa dendam, tak pernah rasa iri hati sikit pun tak ada. Sekarang ni kalau ikutkan, saya yang orang nampak hanyalah yang saya buat parodi meletup tu je. Kan? Alhamdulillah, itu pun saya suka. Kerjanya seminggu sekali. Tapi bagi pendapat saya, dah itu rezeki saya. Saya terima je. Sebab bagi saya, walau macam mana sekalipun, saya tengok kadang-kadang view pun ramai. Alhamdulillah, penerbit, pengarahnya masih lagi terima saya untuk buat benda tu. Dan macam contoh, kadang-kadang macam contoh ada stesen-stesen yang orang kata jarang memanggil, kan? Tapi bagi pendapat saya tidak ada rasa apa-apa pun. Bagi pendapat saya, insya-Allah rezeki ada kat mana-mana. Kalau itu saja rezeki saya terima saja. Dengan alhamdulillah. Saya bukanlah nak orang ingat, orang sanjung saya. Ramai lagi artis-artis yang lebih baik, yang lebih dahsyat daripada saya sebenar-benarnya. Tetapi apa yang saya boleh katakan, boleh membanggakan diri saya. Bukan saya nak suruh orang bangga kat saya, tidak. Saya sendiri. Mungkin family saya adalah, alhamdulillah, saya masih lagi ada dekat dalam bidang ni. Saya masih lagi berbakti. Saya masih lagi cuba untuk menghiburkan orang. Dan kalau boleh, apa yang saya buat ini, saya bagi tahu, saya buat kerja dengan ikhlas. Dan saya harap
orang-orang, penonton-penonton supaya menerima saya lagi. Walaupun saya selalu berbalah dengan dia ni, saya selalu gaduh dengan dia. Tapi di hati saya, I sangat sayang dia lah. So, Bel, I doakan you sentiasa happy, sentiasa bahagia dan semoga terus sukses. So, this is your time. Saya tengok hari ni, saya rasa bangga sebab saya tengok abang saya di TV banyak. Bel pun dah rumah tangga, ada anak 3, jaga anak, jaga isteri baik-baiklah pesanan nanti. Itulah masa depan dia. Apa yang mak saya buat, mengajar saya dari segi kehidupan, contohnya dari segi hidup sebagai seorang artis yang orang kata sebenar-benarnya apa rezeki rimau ada gaji ada, tak ada. Tapi mak suruh saya menyimpan. Jadi benda-benda ni lah yang saya buat saya sayang dengan mak ayah saya yang mendisiplinkan saya. Bel, Mama sayang Bel tau. Ingat, Mama selalu call, Mama selalu bertanya. Tapi jangan selalu dia ni kuat bekerja. Jaga diri, makan ubat ke apa ke, Bel selalu datang jumpa Mama tau. Saya wish all the best lah to Bel dalam career. Tak kisahlah you kelakar ke, you cerita sedih ke, tapi saya selalu bangga dengan you.